inheritance kan? Dah ke? Lecture dah kan? Genetic inheritance. Belum lagi, madam. Belum. Belum Ni minggu ke-6 ke minggu 7 ni? Okay. Bukan patutnya minggu ni genetic inheritance lah. Oh minggu ni lah, hari ni lah start kan? Okay, so minggu ni lah. Okay. So, experiment 5, genetic inheritance. At the end of this lesson, students should be able to determine the inheritance of genetic traits controlled by single genes in human. So, kita akan tengok genetic traits yang akan dikontrol dalam satu gene dalam badan kita lah basically, okay. Yang kedua adalah to determine the inheritance of ABO blood groups, okay. So, tahu tak darah masing-masing? Tahu tak blood group masing-masing? Tahu Ada yang tak tahu? Allah. Okay, tak apa, nanti kita tengok macam mana, okay. So basically, semua benda kat badan kita ni, traits kita, traits tu adalah karakteristik yang kita nampak lah luaran kan. Hidung mancung ke, hidung kemek ke, mata bulat, mata sepet, warna apa. Semua tu dikontrol by genes. Okay, genes dalam DNA, macam kita pernah belajar sebelum ni, okay. Semua tu dikontrol dalam genes. Sebab tu setiap individu ada, apa orang cakap, berbeza. Dia punya traits berbeza. Awak punya mata tak sama dengan kawan awak kan. Hidung awak tak sama dengan kawan awak. Mungkin awak ada sama dengan adik-beradik. Mungkin awak sama dengan family awak. Sebab apa? Sebab awak sedia maklum bahawa genetik itu dipass from one generation to another generation. Mungkin awak sama dengan datuk awak, tak sama dengan mak awak. So benda-benda tu ada dalam biologi ni. Kita akan belajar lah waktu chapter 4 nanti secara detail. Pernah tak orang cakap, ni macam bukan anak mak je ni. Tak sama pun muka dengan mak. Mak mata bulat, awak mata sepet. Pernah dengar benda-benda macam tu? Pernah. Adakah dia bermakna awak bukan anak mak awak? Tak. So kita akan belajar pasal dominant dengan recessive alleles jugalah nanti chapter 4. Okay. So dominant adalah dominasi, recessive adalah yang tak mendominasi trait itu sendiri. Okay. Dan semua adik-adik semua tinggi, tiba-tiba seorang pendek. Adakah awak tak belongs to the family? Tak juga. So awak dapat recessive allele lah, maknanya yang bukan dominant. Okay, jelas setakat tu? Faham tak? Ni sinopsis atau gambaran sahaja. Faham? Faham. So introduction, a number of human characteristics are determined by single genes. Okay. These characteristics include the shape of nose, earlobes, ability of tongue rolling, presence of dimples and left-handed. So ini karakteristik yang disebut ni semua karakteristik yang kita akan tengok hari ini. Okay, earlobes awak macam mana, nose awak macam mana, tongue awak boleh roll ke tak, dimples, lesung pipit dan left-handed ataupun right-handed lah. So benda-benda ni adalah karakteristik yang kita akan tengok. Apa maksud single gene? Gene tu apa? Genetik lah. So pernah dengar gene, pernah dengar alel, pernah tak? Pernah. Pernah. Yang waktu sekolah dulu pun belajar jugalah kiranya. Belajar. So ini adalah awak punya apa ni? Kromosom. Yes, ni adalah kromosom. Okay. Dan dalam satu row yang sama, satu kawasan yang sama, awak akan ada dua huruf lah katakan. Okay. Macam ni. So ini adalah gene awak. So gene ni katakan menentukan mata awak. Mata awak warna orange atau mata awak warna merah. Contoh. Okay, itu adalah gene. Huruf A ni pula melambangkan A besar, A kecil. A ni melambangkan alleles. Alleles adalah alternative form of a gene. Kita nak sebut gene mata kan panjang. So kita buat A sebagai gene mata. Itu adalah alternative form. Kita buat dalam bentuk allele. Tapi dia ada dua jenis huruf. Sama ada dia huruf besar ataupun dia huruf kecil. Yang kita biasa tengok lah. Dapat tak? Setakat tu faham tak? Faham? Faham. Biasanya huruf besar kita guna untuk dominant,
Alel, huruf kecil kita guna untuk resesif alel. Katakan dominan alel untuk keluarga awak adalah mata berwarna orange. Kan? So, A besar akan jadi karakteristik yang dibawa, traits yang dibawa adalah orange. Manakala A kecil adalah warna merah. Okay, so A dapat dua-dua combination sebab setiap kromosom awak akan ada a pair of alleles ataupun dua alleles yang melambangkan satu gene. Kenapa ada dua huruf? Kenapa ada dua allele? Awak akan dapat satu daripada father, satu lagi daripada mother. Kalau ayah awak bagi A besar, mak awak bagi A besar, so mata awak warna apa? Orange. Orange. Kalau ayah awak bagi A besar, mak awak bagi A kecil, mata awak warna apa? Orange. Orange. Orange juga sebab A is dominant. So dia akan maskkan ataupun tutup karakteristik yang dibawa oleh A kecil. Kalau ayah bagi A kecil, mak bagi A kecil, merah. So dalam hal ni mestilah mak ayah awak ada A besar dan A kecil sebab dia boleh bagi kan mana-mana satu. Okay, so variety lah kat sana. Katakan ayah awak A besar, apakah possibility untuk semua anak dia punya mata? Orange. Berapa? Orange, semua orange kan? Tak boleh lawan dah, mak tak boleh lawan dah. Sebab dia ada resesif, ayah semua dominan. So tak boleh lawan lah. So benda macam ni yang kita akan belajar. So benda ni seronok je sebab fikir-fikir kan. Okay. So hari ni akan tengok, kita akan tengok traits awak dan macam ni kita nak kira frequency of your traits. Itu sahaja, simple je lah hari ni. Okay. So apparatus yang awak perlukan, kalau awak tengok kat sini, ada banyak lah yang awak suka iaitu social media ataupun benda-benda yang berkaitan ni lah internet semua kan. So apparatus dia sama ada awak guna Google Form, Mentimeter, SurveyMonkey, Telegram ataupun lain-lain. Kalau lagi hebat boleh guna benda lain. Okay, tapi benda ni seorang je yang akan buat ataupun seorang wakil yang akan conduct lah. Saya nak ketua kelas masing-masing conduct. Nak senang guna apa? Google Form lah kot ataupun Telegram. Boleh buat full kat Telegram, betul? Dua tu senang. Yang lain tak kisah nak guna SurveyMonkey ke, Mentimeter ke, semua boleh. Buat apa? Kejap lagi saya bagi tahu. Okay, so exercise 5.1. So each class need to appoint the class representative to build a survey to collect data for inherited characteristic from every student in the class by using Google Form, Mentimeter, SurveyMonkey ataupun Telegram. Okay, faham setakat tu? Maksudnya sekarang ni wakil setiap kelas iaitu ketua kelas ke, penolong ke, saya akan lantik wakil. Kena buat Google Form ke, Telegram Pools ke yang mana mudah bagi awak ataupun buatlah 2-3 orang kan, share idea sikit. Dapatkan data setiap kelas berapa orang yang bentuk nose dia straight, berapa orang yang bentuk nose dia curve, berapa orang earlobe dia free earlobe. Free earlobe tahu macam mana? Tahu tak free earlobe macam mana? Tahu. Tak bersambung. Yang tak bersambung terus kan. Ada buruknya kan. Kalau yang attached earlobe dia memang lekat dengan muka tu kan. Dia macam tak nampak sangat. Dia ada cuping lah senang cerita. Free earlobe ni ada cuping. Tapi attached earlobe tak nampak sangat cuping. Okay, faham setakat tu? Faham? And then tongue rolling. Boleh roll tongue tak awak? Cuba try. Roll tongue yang macam ni tu. Ke tengah. Ni mulut. Boleh. Ada yang boleh, ada yang tak boleh sebenarnya. So ini adalah ability of tongue rolling. Nanti kita akan tengok berapa orang yang boleh roll tongue, berapa orang yang tak boleh roll tongue. Okay. Tunjuk sikit boleh tak boleh tu. Okay. Dimples. Berapa orang yang ada dimples? Tahu tak dimples tu apa? Tahu. Dimples apa? Lesson pipit. Lesung pipit. So berapa orang yang ada lesung pipit? Okay, nanti kita ikut kelas lah basically. Sebab tu saya kena assign setiap kelas dia punya wakil kan. And then left-handed dengan right-handed and hitchhiker thumb. Hitchhiker thumb ni, thumb tu straight ke ataupun thumb tu boleh belakang sikit.
Ini adalah hitchhiker thumb. Situ. So awak mana satu? Mana satu? Yang straight. 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 Lengkung. Lengkung. Yes, melengkung. Okay. So tengok kat sini, awak kena tahulah yang mana dia cakap dominant. Ini adalah based on expected frequency ataupun memang biasanya macam tu. Biasanya orang yang hidup straight adalah straight nose ni dengan curve nose ada dalam buku tak gambar. Ni. So straight nose dengan mana nose? Ni. Ini curve nose kat bahagian sini. Ini straight nose. Nampak beza dia? Kalau untuk curve nose dia ke dalam sikit dulu, okay? So yang mana dominan dia cakap? Curve nose ke straight nose? So straight nose adalah dominant. So ini adalah dominant, ini adalah recessive. Free earlobe dengan attached earlobe. So free earlobe adalah dominant. Attached earlobe adalah recessive. Okay. And then ability, roll tongue tadi. Yang mampu adalah dominant. Biasanya ramai orang boleh. Yang tak mampu adalah recessive. Dimples dengan bukan dimples? Dimples dominant. Okay. Dimples dominant. Yang tak ada dimples adalah recessive. Left-handed ke right-handed biasa? Right. Right. Right-handed dominant, left-handed recessive. And the last one adalah hitchhiker. So hitchhiker thumb, ability to bend adalah recessive compared to normal thumb bending. Okay. So yang ada hitchhiker thumb ataupun ability untuk bend lebih daripada 60 darjah, okay, kita panggil dia sebagai recessive lah, bukan dominant. Okay. So ini adalah recessive dan ini adalah dominant. Faham setakat tu semua? Faham? Faham. So katakan saya letak huruf N untuk alil nose kan. So kat sini saya akan dapat N besar ataupun N besar N kecil lah, mana-mana satu, betul tak? Okay, tapi yang ni confirm lah saya akan dapat N kecil saya punya G. Tu contoh, tapi kita tak kait lah benda ni. Okay, jelas sekarang pasal tu. So kerja salah seorang wakil kelas awak, boleh saya tahu siapa ketua kelas untuk 3 di SK09? 3 di SK09. Bazli. Bazli, ada Bazli? Bazli ada? Bazli? Ada? Macam mana ni ketua kelas tak masuk kelas ni? Mana Bazlinya? Penolong? Tak ada penolong ni dia. Tak ada penolong. Awak lah penolong. Siapa yang cakap tu? Azri. Azri, boleh buat Google Form? Boleh madam. Boleh And then 6 di SH24. Siapa? Shade. Shade. Mana shade-nya? Tak masuk kelas agak. Mananya? Tak ada. Mana shade? Penolong ada? 6 di SH24. Ada penolong tak? Tak ada madam. Tak ada orang tak kelas awak ni? Tak ada. Khairuddin ada? Ahmad
Muhammad Khairuddin ada? Ramai tak datang kelas hari ni. Muhammad Khairuddin ada tak? Madam, Kai kata Ya. hari ni dia vaksin tak tahu lah. Tu lah ramai kat vaksin hari ni Okay. Awak yang cakap tu kelas dia? Syarul? Ya. Okay, awak je lah buat. Boleh? Gerti tak buat Google Form? Gerti? Tak berapa mahir lah, madam. Siapa yang mahir? Cuba ada wakil kelas sikit. Jenuh nak panggil nama. Saya. Okay, Anis Khairunisa. Kan bagus macam tu. Anis Khairunisa akan buat Google Form. Nanti dia akan bagi kat awak. Awak perlu isi sahaja. Boleh yang lain? 10 di SH 39? Saya kedua, madam. Siapa saya tu? Daniel Ikhwan. Gerti tak buat tak? Boleh belajar kat Gigok. Nanti saya belajar. Bagus. Macam ni yang kita nak. Okay, so buatlah. Okay. Okay, madam. Lepas tu 11 di SH 44. Di SH 44. Ada tak? Saya boleh buatkan. Okay, Yin Kaheng buatkan. Okay, thank you. Alright, so awak buat tu. Lagi saya akan terus upload kita punya lab manual ni. Okay, lab manual ni dekat GC, Google Site. So awak tengok je lah apa karakteristik yang kita perlukan. Jelas tak? Boleh? Boleh, madam. Boleh, madam. Boleh. Lepas tu based on karakteristik tu, next awak akan determine your genotype for each of the 6 karakteristik. Okay, awak kena tengok table 5.1 macam mana awak nak determine genotype untuk each 6 karakteristik. And then awak akan calculate, observe and expected frequency untuk setiap 6 karakteristik. So kita tengok table dulu lah baru faham sikit. So ni table 5.1 untuk awak punya sendiri. Yang ni first row ni untuk awak punya sendiri. Tick your own genotype. So kalau awak ada shape of nose, straight nose, ada attached earlobe, tick lah kat mana kan. Okay, table ni salin je lepas tu tick. Okay, and then kita kena kira observe frequency of each genotype in class. So macam mana, tolong dengar elok-elok macam mana nak kira observe frequency. Katakan kelas awak ada 22 orang. Dalam kelas tu 18 orang straight nose. So 18 per 22 itulah observe frequency untuk straight nose. Berapa 18 bagi 22? Berapakah? 9/11. 9/11. Saya nak dalam bentuk frekuensi. 0.82. 0.82. Buat 2 titik perpuluhan, okay? And then expected frequency untuk resesif. So baki tinggal 4. 4 per 22. Sama dengan berapa? 0.18. Betul. Cuba awak tambah 2 bilangan ni. Apakah jawapan awak? Dapat 1. So sebenarnya nanti bila awak belajar awak akan dapat gambaran bahawa observe, bahawa dominant dengan observe dengan expected frequency awak akan dapat total per 1. Sebab observe frequency usually 3/4 dan expected frequency awak biasanya 1/4. Awak akan dapat 1 lah. Sama jugalah untuk curve awak. Curve nose awak berapa? Okay. Silap. Saya silap cakap. Ni 0.18 baki betul? Yang resesif. Kita kena cakap pasal observe. So total dia akan dapat 1. Sebab dominant campur resesif equal to 1. Nanti kita akan tengok detail lah nanti. So awak make sure setiap dominant campur resesif tu awak akan dapat equal to 1. Jelas setakat tu? Jelas. Faham tak? Jelas, madam. Mana pula kita nak kira expected frequency of each genotype? So untuk each genotype expected frequency macam saya cakap 3/4 untuk dominant
dan 1/4 untuk resesif. So 3/4 daripada 22 orang dalam kelas. Berapa? 1/4 daripada 22 orang dalam kelas berapa? So expected frequency ni awak boleh buat sebelum awak dapat observe frequency. Tak ada masalah. Okay. Katakan kelas 3 DSK 22, 3 DSK 09 kan. Ada 20 orang. So secara logiknya 3/4 daripada 22 berapa? 16.5. 16.5. Apa? Tinggi sangat? 16.5? Sekejap. Observe frequency. Silap, 0.75. Memang dominan tak payah darab sebab kita bukan observe based on class kan. So sepatutnya memang expected frequency semuanya 0.75, recessive semuanya 0.25. Faham tak? Oh, faham. Faham tak? Faham. Sebab dia tetap. Sebab itu expected. Kita expect 0.75, 3/4 mesti straight no. So 0.75 je lah. So untuk semua ni jawapan dia sama kiranya. 0.75 untuk dominan, 0.25 untuk recessive. Jelas sakit tu? Jelas, madam. Sebab yang pasti total dominan dengan recessive kena 1. Itu yang pastilah. Okay, jelas. So expected senang lah, dia akan repeated yang benda sama je kan. So untuk observe awak akan dapat dulu data. So orang yang handle data tadi, dia kena release lah berapa banyak yang straight no. So bagi data tu biar orang kira sendiri, tak ada masalah. Kalau lebih baik nak tolong kirakan pun tak ada masalah. Depends lah awak rasa macam mana. Okay. And then teruslah jawab question. So individuals with certain heterozygous characteristic are usually called a carrier. What does a carrier mean? So boleh je search kan apa maksud carrier kan. Okay. Ni semua soalan lah. Question and answer. Dapat? Faham? Faham, madam. Okay. So soalan-soalan ni boleh cari je jawapan. Okay, contohnya soalan 5.1. Apa maksud carrier? So carilah maksud carrier individual yang inherit heterozygous genotype. Okay, ataupun recessive allele. And then a student inherited left-handed from parents who are both right-handed. So dia kata mak dia apa? Mak ayah dia right-handed kan? Right-handed. Ni ayah, ni mak. Okay, mak dia pun right-handed. Ni kita buat sama-sama lah sebab tak belajar lagi, okay? And then dia cakap who are both right-handed tapi anak dia left-handed. So macam mana benda tu boleh berlaku? So alel ataupun jin yang possible untuk ayah dengan mak dia boleh jadi, saya buat R R besar ataupun R besar R kecil. R besar ataupun R besar R kecil. Tapi anak dia left-handed. Left-handed mean recessive. So secara logiknya dia dapat alel yang mana daripada mak ayah dia? R kecil. R kecil dengan R kecil. Barulah dia boleh express the recessive. Kalau dia dapat R besar R kecil, adakah dia akan left-handed? Tak, dia right-handed. No. Secara automatik kita tahu mak ayah dia punya jin adalah R besar, R kecil. Dua-dua sama. So dekat sini dia cakap, explain macam mana dia boleh inherit the pattern. Okay. So just cakap, the student inherit both recessive allele from both parents. Okay, macam tu. Cukup lah kan? Okay. Since the left, okay, saya bagi jawapan terus kan. So since the left-handed are recessive, okay, ataupun if the left-handed are recessive, sebab tak bagi tahu kat sini, kita assume left recessive sebab cara soalan tanya macam tu. Okay, the student can inherit both recessive allele from each parent. So parents dia should have heterozygous. Heterozygous ni campuran dominan dengan recessive. Kita panggil hetero. Kalau homozygous adalah sama. R besar, R kecil, R kecil. Ini kita panggil homo. Ini homozygous dominan, homozygous recessive. Tapi kalau heterozygous, satu huruf besar, satu huruf kecil. So mak ayah dua-dua akan ada heterozygous. Faham tak? Kalau tak faham tak apa, tanya. Faham tak? Faham.
Faham kan? Nanti tengok balik recording kalau macam blur sikit kan. Okay, so what is the expected frequency for a person having tongue rolling ability and attached ear lobes? Macam mana? So having tongue rolling dominant ke recessive tadi? Dominant. Dominant 0.75 lah kita expect tu tak? Attached ear lobe berapa tadi? Dominant ke recessive? Recessive. Recessive 0.25. So untuk kira expected frequency dan dia adalah dua karakteristik yang berbeza, awak perlu darab sebab dia frekuensi yang berbeza. Jelas? Faham? Jelas. Okay, faham. And then soalan terakhir, what is the expected frequency for a person to have all 6 recessive characteristic? So 0.25 darab 0.25 sampai ke sudah. So cara mudah dia tulis macam mana? Betul tak? Betul tak belajar map macam ni? Betul. Saya repeat 5 darab 6 kali, kita kuasakan sahaja. Itulah saya dah bagi jawapan semua Jelas Faham? Faham madam. Faham tak? Okay, yang exercise kedua, eksperimen kedua ialah ABO black group inheritance. So ABO black group dalam humans are example of multiple allele, single gene, okay? Kenapa disebut multiple allele? Bila awak belajar tajuk genetic inheritance ni, awak akan jumpa beberapa jenis genes lah. Multiple allele, biasa saya cakap, satu gene berapa allele? Berapa allele? 2, katakan mata. So kita ada A besar ataupun A kecil sahaja. Tapi specialnya black group adalah dia adalah multiple allele. Ada orang masuk ke? Okay. So dia adalah multiple allele. So bila dia multiple allele, satu gene dia boleh ada lebih daripada 2. Faham tak? Satu gene untuk blood sahaja, dia ada lebih daripada 2 dan itu dia ada A, B dengan O. 3 jenis huruf. Dia tak ada huruf kecil. Dia ada A, B, O. Faham setakat tu? Faham. Faham Itu madam. namanya multi-allele allele. More than 2 alleles in a single gene. Okay, jelas. Dan kita, setiap individu kita tahu kita ada berapa jenis blood types? Berapa? 4. 4. So kita ada A punya blood, kita ada B, kita ada AB dan kita ada O. Mana paling banyak kita jumpa? A. A dengan B. O paling sikit saya rasa. Betul? B. Okay. O ni dia boleh terima semua. Tak. O boleh terima semua? Tak. O boleh bagi kat semua kan? Tapi dia hanya special. Dia boleh terima dia sahaja. Betul saya cakap? Ya. Betul. O ni lah yang sangat special sebab dia adalah recessive allele. Manakala A adalah dominant, B adalah dominant allele. So kita ada ABO je tadi kan? Allele. Macam mana dia membentuk darah tu yang jadikan tiba-tiba munculnya AB. Macam mana boleh wujud AB? Sebab dua-dua dominan. Dominan lawan dominan, ada siapa kalah? Tak ada. Tak ada. So kalau A dengan A darah apa? A. A dengan B? AB. AB. A dengan O? A. A. B dengan B? B. B kan? B dengan O? B. B juga. O dengan O? O. Pandai awak ni. Laju dapat. Okay. So tu je lah sebenarnya. Kita punya reason kenapa darah ni ada 4 jenis. Sebab dia ada alleles yang ada 3 jenis. Okay. Dan kenapa dia boleh wujud AB gabungan 2? Sebab dua-dua dominan. Dua-dua jenis tak nak kalah. Jenis kepala ke kan. So dua-dua nak menang. So dua-dua nak menang ends up diorang akan express diorang punya both phenotypes ataupun traits kita panggil. Jelas? Faham? Faham madam. Okay, faham. Okay. So type A groups are determined by the presence of antigen A found on the surface of red blood cell. So maksudnya yang ada A akan ada antigen A. Yang B akan ada antigen B. Yang AB ada antigen AB. O tak ada apa-apa antigen. Contoh okay.
So individuals with type B blood have antigen B and antibody. So individuals yang ada blood group B, dia ada antigen B dan dia ada antibody A. Okay, which akan agglutinates. Agglutinates ni macam mengetul, tahu tak agglutinates? Tahu. Bukan. Darah. Menggumpal, yes, menggumpal. Yes, okay. So individual dengan type AB blood have both antigen A dengan B. Okay, kita tengok table ni lah bagi faham sikit. Okay, so dalam lab biasanya awak nak buat eksperimen ni, okay, nak tahu darah awak darah apa. Okay, awak akan titiskan awak punya blood ke atas satu kertas, betul tak? Satu kertas tu kan untuk test blood kan. Okay, so basically kita nak tengok dan kita akan titiskan something atas tu. Betul tak? Betul tak ni? Betul. Okay. So blood group A, kalau awak adalah blood group A, awak akan ada antigen atas tu present on erythrocyte adalah A. Okay. Antibodies present in blood plasma adalah antibodies anti-B. Okay. So agglutinate blood group adalah B. So yang agglutinate tu adalah blood group B. Yang tak agglutinate tu adalah A lah. Okay. Kita tengok yang mana agglutinate dengan tak. Kalau O, okay, yang agglutinate A dengan B. Maknanya macam mana nak tahu darah awak B? Dua-dua. A dengan B tu dia agglutinate. Kita akan ada 3 tak silap saya. Saya ada 3. Jadi kita akan titiskan kat sini. Sini. Katakan yang dua ni A dengan B ni agglutinate. So darah awak lah darah O. Faham maksud saya? Kalau yang agglutinate tu B sahaja. So darah awak adalah A. Agglutinate tu A sahaja. So darah awak adalah B. Macam tu. Faham? Faham tak? Sebab dia masukkan yang berbeza kan. Kalau semua tak agglutinate, so awak adalah darah AB. AB. Okay. Faham Tapi kita tak boleh buat lah benda tu sekarang. Okay, so sekarang awak hanya perlu tahu blood group awak. So basically waktu buat Google Form tadi, just tambah satu lagi bahagian iaitu blood group. Kalau tak tahu blood group, nak buat apa? Tanyalah mak ayah awak kan, awak blood group apa. Tak pun tanyalah ayah dengan mak awak blood group apa. So tulislah apa-apa yang berkaitan supaya awak dapat frekuensi yang betul. Boleh je cakap je dah tak tahu tapi frekuensi kelawak akan berkurang lah. Bukan berkurang apa, total tu jadi tak tally lah. So depends lah, kalau lagi bagus awak tanya mak ayah awak blood group awak apa. So awak tulis, okay, kalau tak tahu sangat memang tak nak teka pun, tulislah tak tahu. So waktu data nanti dia akan lari sikit lah. Total kelas awak tak sama dah lah. Faham maksud saya? Faham? Faham. So nanti buat table ni isilah dalam kelas awak berapa orang? 5 orang belah A, 5. So frekuensi dia, yang ni mestilah 5 daripada 20. Apa? 0.25 kan? So benda tu akan sama lah semua. Contoh, ni contoh. So isi table 5.2 and then jawab lagi question. So tengok question ni pula. Kita akan buat sama-sama. Takut tak boleh jawab. Can an individual dengan blood group O donate his blood to a blood group person? Why? Boleh tak? Boleh. Ini benda yang kita tahu. Yes, boleh. Tapi kenapa? Because blood group O Recessive. bukan sebab tu. Kenapa dia recessive kita tahu. Tapi kenapa dia boleh ni? Sebab dia adalah Universal donor. Yes, itu reason kenapa dia boleh. Okay. So this is due to absence of antigen A and B. Dia tak ada antigen A, dia tak ada antigen B. Maknanya kalau dia masuk ke dalam darah orang lain, adakah darah mereka akan agglutinate? Tak. So bagus lah. Faham? Dia takkan mengacau apa-apa dalam darah orang lain. So dia boleh pergi kepada semua darah. So absence of antigen A dengan B on the red blood cell of people with blood group O. Okay. Faham? Jelas? Yes, madam. Faham. Faham Sekarang kita tengok a mother. Okay. So ni Syambel sikit. So mother with blood group O. So blood group O saya nak tulis huruf apa ni? Oh.
O je lah, tak boleh buat. Tapi bukan cara tulis macam ni kita akan tulis macam ni. I-O. Dia ada I kat bawah tu. Okay. Give birth to a baby girl having the same blood group. Okay. However, she is not convinced that the baby belongs to her. Sebab her husband has AB blood group. Sudah kan. Suami dia AB. Okay. So, Abi dia kata anak perempuan dia apa? Blood group O. Betul tak? Oh, So logik tak benda ni? tak. Sebab A dengan B dominan kan? Betul. Kalau kita try buat sekalipun, dia hanya boleh dermakan ataupun bagi alias IO. Yang ini boleh bagi IA ataupun IB. So kita tengok betul tak anak dia tertukar? Awak rasa betul tak anak dia tertukar? Betul. Betul. So yang boleh jadi adalah IO, IA dan IO, IB. So anak dia hanya boleh dapat blood group A ataupun B. AB pun tak boleh. Faham tak? So basically anak dia memang tertukar dekat nursery kan. So untuk explain benda ni just cakap lah. So each of their parents can only donate one of their alleles lah. Which is the mother can only donate alleles O. Manakala ayah dia can only donate IA or IB. Okay. So the possible blood group untuk ataupun the possible genes for his daughter is either IO, IA ataupun IO, IB. Okay. Which express the phenotypes ataupun the blood group of A or B only. Jadi apa rumusan dia orang cakap? So ataupun hence, in this case, it is clear that the baby was swept at the nursery. Okay, jelas? Faham? Jelas. Awak jangan buat perempuan lain cakap tu anak orang lelaki lain ke. Tak payahlah buat macam tu. Ni biologi je kan. So kita ikut apa dia cakap, swapping of the baby in the nursery. Faham Faham, Madam. Faham. Okay, jangan buat pelik-pelik. Okay, so inilah rumusan apa yang awak kena buat hari ni. Adalah awak kena buat, seorang akan buat survey tu. Okay, simple je. Buat Google Form ni simple. Siapa yang tak tahu, sekejap lagi stay. Saya ajar sekejap. Okay, siapa yang nak belajar. Okay, and then take survey. Yang semua orang kena letak survey tu, saya nak by today lah kalau boleh. Supaya kawan-kawan lain pun boleh siapkan cepat. So, tolong jangan tunggu saya upkan nama. Saya bagi nama masa lama sikit kat awak. Tak apalah, petang ni awak ada pre-UPS kan. Petang ni kita jumpa lagi tau, tutorial saya. Pukul 2:30. 2:30 Betul tak? 2:30. So tak apa, hold dulu pasal ni, study dulu. Yang lepas habis semua tu baru buat survey and all that. Saya bagi masa, katakan petang ke malam ni buat survey, esok siap survey, lepas tu nak buat data, lab report. Hari apa nak hantar report? Hari apa? Tak nak hantar. Diam lah. Hari apa nak hantar lab report semua? Hari apa? Sudah. Tak tahu. Takut nak cakap hari apa. Awak nak hari apa? Kan saya suruh hantar awal, tak boleh hantar. Hari minggu depan. Boy, hari minggu depan. Hari Isnin UPS tau. Isnin depan Jumaat. Jumaat Okay, so Jumaat tu sebelum tengah hari lah kalau boleh. Okay, sebab saya nak awak siap tanda. So by, saya tunggu dekat-dekat lah. Rabu ni saya bagi marking punya ni. Okay, buat dulu. Jangan tipu saya. Buat dulu baru tanda. Faham semua? Faham. Okay, so ni lab report guideline. Macam biasa saya dah buatkan. Title, learning objective, methods, result and observation ada 3 bahagian. Table 5.1 pasal genotype tadi. And then calculation kena ada. So untuk calculation ni setiap kali satu calculation awak kena tulis lah. Faham tak? Observe dengan ni.
Dalam table 5.1 tu. Buat per berapa jadi berapa. Cukup dah tu. Tu kira calculation dah tu. Kiranya dua-dua ni ada 2 row tadi kan dekat table ni kan. Kalau ingat lagi. So ini calculation dekat sini. 2 ni. 2 row ni. So kalau tulis 5 per 12 sama dengan 0 point something. Ni kira calculation lah ni. Saya bagi markah. Faham tak ni? Madam. Faham. Okay, table 5.3 discussion. Compare your results with expected frequency. Okay. Kenapa observe and expected frequency is not the same? Awak rasa kenapa? 4 markah. Kenapa result observe dengan frekuensi tak sama? Kenapa? Boleh fikir logik kot benda ni. Kenapa? Sudah tak ada orang nak jawab. Cakaplah seorang-seorang cikgu dalam kelas. Sebab bilangan. Data tak accurate. Yes, sebab data tu senang cerita expected frequency ni theoretical sahaja. Theoretical predicted frequency. Okay, manakala kita kena presume dia to be true. Manakala yang kita buat adalah probability yang kita buat eksperimen is the true probability. Itu satu. Lagi awak boleh cakap observed frequency is the actual frequency obtained from the experiment. So 2 point dah lah kat sana kan. Yang ketiga kita boleh cakap different people akan ada different genetic traits. Betul tak? Betul tak? Betul Madam. Betul-betul. And the last one, different peoples ada different background from different background kan. Families ke genetik dia inherit daripada different family. So lain lah. So benda tu takkan sama lah dengan apa yang dia expect. So satu markah bagi tahu apa itu expected frequency, satu lagi markah apa itu observed frequency, and then bagi reason, 2 lagi kenapa dia berbeza. Jelas setakat tu? And then question and answer, conclusion and reference. Conclusion dia apa agak-agak? Apa conclusion belajar ini? Cubalah jawab sikit soalan saya tanya ni. Wujud ke tidak entah dalam kelas ni. Hazim. Hazim ada tak? Syahril. Ya madam. Apa? Kalau cakap pasal observe kita punya yang kita pun dapat observe yang kita dapat tu boleh tak? Macam mana? Observe yang kita dapat? Conclusion je. Boleh? Boleh je kalau nak cakap benda tu kan conclusion. Boleh je cakap macam memang observe frequency dominan lagi ramai daripada resasi. Contoh kan, boleh tak ada masalah. Ataupun nak cakap contoh genes ataupun contoh traits yang control by satu gene adalah apa? Earlobes, nose, tongue rolling, tu. Tapi contoh traits yang dikontrol by multiple alleles adalah ABO blood group contoh. Tu pun apa yang belajar hari ni, betul tak? So apa-apa je lah conclusion yang boleh. Okay, jelas semua? Jelas Madam. Jelas. Madam. Ya. So Google Form tu karakteristik yang buat survey banyak-banyak. tu ada 7 lah kan? Apa? Dalam Google Form tu kita kena survey 7 karakteristik lah. Include blood group. Ada 7 sekali lah semua. Ada 7 ke tadi? Saya pun tak kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 karakteristik ni tambah dengan darah. So basically just tanya shape of nose. Buatlah multiple choice, straight nose, curved nose. Okay. Ada yang tak tahu buat ke? So contohnya awak pergi drive awak buat new Google Form. Nampak tak ni? Nampak Madam. Okay, nampak. And then tulislah survey eksperimen 5 kan? Okay, tulislah tajuk. Okay. Biar semua belajar sikit, senang. Okay.
Survey eksperimen 5. Korang tulis eksperimen 5 je. Soalan pertama. Earlobes. Nak tulis panjang sikit tak apa. Attach earlobes. Satu lagi. Free earlobes. Okay. Soalan tu repeat lah. Habis 7 soalan katakan. And then nak try jawab, boleh try jawab kat sini. Preview Okay, preview. So katakan saya jawab attach earlobe dan saya submit. Okay. Saya try tengok balik dekat respon saya tadi. Dah ada satu respon. Nampak tak ni? Nampak madam. Nampak? Okay. So berapa ramai yang attach earlobe? Oh, 100%. Semua dalam kelas ni attach earlobe. So daripada sini je sebenarnya senang. Kita tengok, kita tak payah nak satu-satu, kita nak tolok, kita nak apa, kira ke apa, tak payah. Based on ni, katakan saya jawab yang kedua. Saya jawab, saya tukar pula kan. Saya jawab free earlobes pula. Okay, saya submit sekali lagi. So awak tengok dekat sini respon dia 2 dan awak tengok paruh daripada yang jawab free earlobes, paruh yang jawab adalah attach earlobe. Ini adalah percentage lah. So basically numbers dia 1. Yang ni numbers dia 1. Ini dari segi percentage. Okay, faham? Jelas? Faham. Yes madam. Siapa yang tak kerti tadi? Faham? Daniel Ikhwan tadi, betul tak? Ya, madam. Tengok ke tak? Belajar. Faham tak? Tengok. Faham? Faham? Okey. Faham Ataupun awak nak buka benda ni dalam data Excel. Saya saja dah nak buka. Okay, tekan dia gambar Excel ni and then tekan create and then dia akan pops up, keluarlah data dalam bentuk Excel. So 2 orang jawab ni tak ada benda, tak perlulah sekarang kan. In case awak nak masa depan nak buat apa-apa. Macam ni lah saya detect awak hantar lab report pukul berapa. Cakap dah hantar tak hantar-hantar kan. Nama keluar lain. So basically macam tu lah, tak payah pun ni kan sebab tak perlu awak dah keluar betul-betul numbers kat sini. So kerja ketua yang kelak semua tengok respon dah cukup tak bilangan kelas awak and then awak akan keluarkan data ni bagi kat dia orang lah. Summarizekan ke, ambil gambar ke, ikutlah. Okay, boleh? Boleh. Boleh tak? Boleh. Okay. Itu sahaja untuk kelas praktikal saya. Saya nak explain pasal tutorial macam mana nak hantar assignment dan semua soalan assignment awak saya nak jawab sekarang. So, tak nak jawab personal ke apa ke tak nak jawab, takut tak terpandang. Boleh tak? Untuk kelas praktikal saya, kalau nak left, boleh left. Untuk yang nak dengar, boleh dengar. Untuk tutorial, boleh, bukan boleh, wajib stay. Okay, itu sahaja untuk hari ni. Thank you. Okay, so yang tutorial. Yang nak left boleh left Bukan kelas saya, kelas sebelah DSH 44. Okay. Thank you, madam. Okay, alright. So untuk kelas saya, ada orang tanya soalan, so saya jawab. Oh, keywords, ya Allah, keywords semua lupa. Keywords hari ni adalah blood. Blood. Yang lain dengar blood tu? Dengar, madam. Okay. So, alright. Okay. So, saya dah buat classes. Tapi saya yakin, nampak? Nampak ke? Alright. So basically kelas yang 6 DSH 24 berapa orang ada? Total kan? Total 27 kan? 22. Total kelas awak? Budak kelas awak orang? 27 kan? 27. Awak tiba-tiba naik kan? Macam tu lah. Okay, bagus. Okay, so 27. Kalau awak 27 orang saya rasa. 27 ke 28 ni? 27. 27 kan? Go dah keluar kan? Okay, so 27 sepatutnya. Lagi 4 orang tak masuk lagi. Check sikit nama awak ada ke tak ada. Ahmad Azim, Anis, Chan. Saya go through je lah. Agak-agak nama tak ada tu tolonglah pergi balik grup kelas. Dan join. Next, kelas 10 DSH 39. Kita tengok. Kelas ni berapa orang? Kelas ni ada 27
7 juga kan? 26 jam. Seorang dah tubik. Seorang dah keluar Ha-ha. malam tak? Okay, so tinggal 26. So seorang lagi manusia yang masih belum wujud kat sini. Siapakah manusia itu? Okay. So yang kelas terakhir 3 DSK. Okay, 21. Kelas awak patutnya 20? 21. Oh iya ke? Mana 21 Cukup madam. Oh bukan 22 Selama ni saya duk fikir 22. Oh Afika Ayu ni. Okay. Afika Ayu ni dah keluar kan? So basically 21. Alright. Okay bagus, cemerlang. Tahniah kepada 3 DSK 09 sebab mendengar kata dengan laju. Okay. So basically cara nak hantar, awak pergi kepada classwork, buka declaration form. Oh ramai dah hantar gelar ni. Okay, so kalau saya tengok 6 orang yang hantar ni, siapakah orangnya? So basically inilah nama-nama yang dah hantar. Okay, saya nampak semua cover page betul. Tapi saya nak check, betul tak awak hantar 1 pages? Jangan hantar sampai 10 pages kan? Okay. Tadi ni orang je hantar banyak sangat kat sini. Syamila hantar sampai 3. Adakah benda yang lain-lain? Saya nak hanya PDF. Saya ulang balik, saya tak terima selain pada PDF. Okay. So kenapa ada 2? Saya try buka. Okay. So ini adalah cover. Dan berapa page awak kena hantar? 2. So ini adalah betul lah kan? Ada salah tak? Tak ada. 2. Dan untuk reference, awak hanya perlu tulis reference dekat cover page sahaja. Dekat bahagian reference. Okay. So betul juga. Tak ada masalah. Nama saya pun betul. Reference pun betul. And then cukup cantik dia buat kan. Okay, dia bahagi 2. Ini translation, ini transcription. So no problem lah. 2 pages settle. So satu lagi ni dia apa dia hantar ni? Benda sama Kenapa Kenapa ada 2? Yang kedua tu saya tengok ada typing error, lepas tu saya unsubmit balik. Submit yang baru. Apa dia? Apa dia? Yang Nombor 2 tu? mula yang PowerPoint tu saya tengok saya tak buat dalam PDF. Lepas tu saya unsubmit, letak dalam PDF balik. Lepas tu saya tengok ada typing error. Silap kat situ. Okay. Submit balik. So saya remove yang mana PowerPoint saya remove. Tapi antara 2 ni yang mana paling latest Saya pun confused. Yang atas sekali tu yang latest. Ni assignment SP third. Okay, so saya buang 1 Siapa yang hantar 2? Alamak susah. Jangan hantar 2 Kalau hantar 2 bagi saya. Ni bio assignment awak hantar asing Najwa. Oh dia hantar cover sahaja kat sini. Najwa ada? Najwa ada tak? Kenapa dia buat 2 page ni? Najwa ada? Nanti suruh Najwa PM saya. Awak tahu kan awak punya 2 page hanyalah termasuk total sekali. So basically macam ni je. 1 cover page, 1 assignment page. 2 sahaja. Jangan tambah 3, 4. Jangan. Okay. Dan hantar cover tu sekali dalam 1 PDF. Macam ni. Bijak. Bagus. Pandai. Jelas semua? Faham tak? Bagus. Faham tak ni semua? Macam nak hantar ni? Faham. So saya tengok 2 tu betul lah 2 kan? Okay. Okay, so tak ada masalah kalau muat. Tapi kalau tak muat tak perlu pun ni. Apa nama ni? Konservatif model bagai ni. Tak apa, tak perlu pun. Okay. Katakan dah hantar lah madam tapi saya nak buat pembetulan. Buat je lah. Tak ada masalah. Unsubmit lah. Unsubmit balik. Delete balik yang lama tu. So boleh buka lagi tak saya. Dan hantar yang baru lah. Okay. Jelas setakat tu? Jelas. Jelas, okay. Ada apa-apa soalan tak macam nak hantar? Jangan lupa isi Google Form ni. Student Declaration Form. Okay, buka. Ini bukti yang awak dah hantar. So kalau saya tengok budak kelas ni dah 6 orang hantar. Adakah 6 respon saya dah terima? Yes, saya dah terima 6 respon. Maknanya semua 6 ni dah isi. Okay, 6 nama. Semua yang hantar dah isi. So bagus lah. Okay, jelas yang lain? Faham? Jelas. So yang
untuk yang hantar draft hari Sabtu dengan Ahad, saya of course belum check lagi. Okay. So, kejap lagi saya akan check. So, boleh study untuk UPS petang ini. Okay, any problems? Madam, Yeah. sebelum hantar assignment tu lah kan, isi Oh. declaration ni. Boleh je, tak kisah pun. Oh, Kalau dah hantar, lepas tu isi pun sama je sebenarnya. Boleh lagi saya rasa sebab dia Google Form je. Tetapi, betul. boleh je. Saya rasa boleh je. Asalkan nama awak ada, yang awak dah hantar. Okay, soalan lain? Ada soalan lain? Madam, Ya. nak tanya itu reference dari website perlu tulis penulis later retrieved from website. Yes. Tapi Betul. assignment guideline itu contoh hanya retrieved from website saja, itu salah kan? Dekat mana? Dekat dia punya ni dia punya PowerPoint tu yang cikgu tu buat. Ya. PowerPoint. Should be salah lah. Kami sebenarnya tak strict lah pasal reference ni as long as you ada. Tapi kita nak belajar tu tak the proper way to write reference. So should be awak ikut APA 6 edition lah. Faham tak? Saya takkan potong markah kalau cara penulisan awak salah, tak kejam lah. Saya nak tengok assignment awak and wajib ada reference. But kita nak belajar cara tulis, so kita buat cara APA 6 edition. So that kat universiti tak ada masalah nak buat reference kan. Okay, jelas? Jelas, terima kasih Madam. Jelas. So the best one adalah ada nama dulu apa semua tu, baru letak belakang tu retrieve. Tapi ada berapa cara jugalah cara nak tulis Okay. Ada soalan lain? Madam, kalau yang reference tu tulisnya kita copynya dia punya HTTP tu. Yang itulah retrieve tu. Itulah yang kawan nak tanya. So kalau tengok APA 6 edition format, okay, tengok referencing and citation, sepatutnya yang retrieve tu dia ada nama, website mana apa semua kan. So katakan ni idea, ni reference list, okay. So kat sini kita tengok web page. Ni web page yang ada author, ada penulis, so dia tulis nama penulis sekali. Bla bla bla, tajuk, okay, barulah retrieve daripada mana? HTTPS ni. Tapi kalau web page tu tak ada author, okay, dia tulis saja tajuk, tahun bila, terus alamat dia. Tak ada author. Siapa yang buat tak tahu. Terus tulis tajuk dengan tahun. Okay, faham beza dia? Faham tak? Faham ke semua? Faham Okay. Ada soalan lain? Tolong hantar dulu draft, check dulu baru hantar. Jangan gerojok sangat, hantar. Bagi saya tengok dulu draft awak. Ya, saya. Untuk APA format kalau guna buku saja tulis apa? Yang buku biologi. Buku saja. Kalau buku biologi je. Jangan tulis buku biologi, awak tulislah apa-apa benda lain. Okay, sebab buku biologi kita tu not a proper book. Kita tak ada kita punya numbers untuk siri buku. Kita ada author, so tak valid untuk kita anggap sebagai buku. Walaupun jawapan dalam tu lah paling tepat sekali. Memang saya cakap kat awak jangan tengok benda lain, tengok benda tu pun dah enough kan. Kecuali gambar. So buatlah reference apa-apa pun. Okay, madam. Okay? Alright. Madam. Kan saya buat assignment benda kertas kan. Buat se pun ada 2 tajuk. Buat se pun dah full. Kalau mana? Kertas tu kena saiz A3. Betul tak A3 tu? A3. Soalnya awak kena juga tu kertas. Sebab tu syarat dia. Nanti tunjuk kat saya. Dah tunjuk belum? Saya tak check lagi tu. Saya tunjuk draft saja. Boleh muat satu kertas. Sebab ada kawan awak yang buat guna kertas dan muat satu kertas. So should be boleh lah kan? Okay, madam. Ada tak yang hantar? Okay. Ada tak yang dah buat guna kertas tapi dah hantar kat saya? Ada tak? Macam kertas je. Sekejap.
Kenapa dia hantar guna PowerPoint ni? Khairuddin. Hantar semula guna PDF. Saya tak ada tanda guna PowerPoint, saya tak ada tanda. Dan make sure bila awak hantar something tu, kalau awak zoom tu saya nampak lah basically. So siapa yang tanya tadi satu kertas tak muat lah? Saya madam. Alamak ni kenapa banyak ni, kenapa? 2 page ni. Saya nak sekali dengan cover 2 page sahaja. So basically kalau yang dah buat macam ni, awak just guna satu template baru, copy paste je balik tapi template tu besarkan. Tak ada masalah. Tak ada isu. Faham tak? Faham tak maksud saya? Kalau awak buat guna Canva ke, awak buat guna benda lain ke, ataupun awak kecilkan je size ni and combine macam kawan-kawan awak buat. Jelas tak? Faham tak? Faham. Ya madam. Ingat Ingat Kalau- saya kata ni. Kalau saya ambil gambar, kan kertas, saya ambil gambar, saya letak dalam satu template PowerPoint. Boleh ke? Macam mana macam mana? Kan ada 2 page kan, saya buat guna kertas. Lepas tu saya ambil gambar, saya letak dalam tu, satu slide PowerPoint. Boleh ke? Boleh, tak masalah. Asalkan yang hantar tu satu. Saya tak kisah pun buat macam mana. Asalkan yang hantar kat saya tu saya dapat satu je. Sebab saya punya rules adalah saya menanda hanya satu paper. Macam tu. Okay. So macam ni kan. Papuk panjang kan. Tapi satu kertas je. So okay tu. Tak ada masalah lah. Faham tak maksud saya? Asalkan satu kertas. Size tu ikut awak lah macam mana. Ni macam 2 kertas kan sebenarnya kan? Betul tak? So pandai-pandai awak lah. Saya tak ada masalah macam ni sebab dia buat satu kertas sahaja. Nampak ni paper dia besar gila. So boleh lah. Kenapa hantar 2 kali? Okay, faham tak semua? So apa yang awak hantar kat saya perlu ada total page of only 2. Okay? Faham? Faham tak? Faham madam. Okay, ada soalan lain? Saya dah ulang berkali-kali dah pasal pages ni Saya harap semua dengar lah. Kan jenuh saya tolak markah awak kan. Dan sebab tu saya suruh awak hantar saya suruh awak tunjuk draft dulu kat saya. Saya check dulu betul tak awak buat ni. Okay. Dah. Madam. Kalau guna Canva, memang kena guna template daripada infografik je ke? Tak. Sebab tu saya kata saya okey awak nak buat infografik template dia besar ke apa ke, so depends. Kat Canva tu awak boleh customize kan awak punya ni. Apa nama tu? Kalau yang lain tak ada soalan dah boleh keluar lah, kesian awak nak dengar-dengar ni. Tak ada soalan boleh keluar, kesian awak. Okay. So yang lain kalau awak buat template baru kan, create a design contohnya kan. Okay, custom size. So awak boleh je nak letak custom size awak berapa. Saya terima je lah berapa-berapa pun. Faham tak ni? Dengar? Nampak yang ni macam panjang kan? So nak resize lagi, nak tambah lagi ke besar dia. Boleh je. Dengar tak ni? Saya cakap seorang-seorang ke? Semua dah keluar? Benar. Kalau suruh keluar semua dah keluar kan? Saya pun bercakap seorang-seorang. Okay. So bolehlah ikut awak lah nak buat bersama ni, tak ada masalah. Saya tak restrict awak guna infografik je. Itu pun saya ada sebut lah sebenarnya. Okay, so asalkan saya boleh nampak jelas, saya boleh tanda dan okay itulah, tak ada masalah. Okay, sebab educational infografik ni dia nampak kecil tapi bila awak zoom dia okey je sebenarnya. Contoh kan awak tulis apa-apa kat sini kan. Okay. So dia okey je kalau saya zoom kan. Tulisan dia pun jelas, saya boleh tanda lagi. So no problem pun untuk saya. Faham tak? Tapi kalau awak rasa ini terlalu kecil, okay buat besar sikit. Tapi okey, infografik ni size yang okey sebenarnya.
Kalau pecah dua dan tapi leceh lah. Awak nak buat tu macam takut tak cukup tempat kan. Nak buat lagi besar, tak ada masalah. Okay, boleh? Boleh madam. Thank you. Alright. Ada soalan lain lagi? Thank you, madam. Okay, tak ada soalan lain? Thank you, madam. Okay. Assalamualaikum. Jangan lupa. Thank you madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Madam. On